Kami daripada kumpulan 4, nama saya Mardilan Roland dan ahli-ahli kumpulan saya adalah Yari Istadnilan bin Sukien, Muhammad Nur Hakimi bin Azim Shah, Sarina binti Azni Rais dan juga Susan anak Walter Mak. Tajuk kami adalah teknologi komunikasi. Nah, kami akan menerangkan tentang aplikasi teknologi komunikasi dalam hubungan manusia, kelebihan dan kelemahan bagi menggunakan teknologi komunikasi di tempat kerja, dan yang terakhir ialah kepentingan etika media di Malaysia. Yang pertama, Yari akan menerangkan tentang aplikasi teknologi komunikasi dalam hubungan manusia. Okey, hari ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang implikasi teknologi komunikasi kepada manusia semasa penularan COVID-19. Seperti yang kita tahu, COVID-19 tersebar luas di seluruh dunia. Jadi teknologi komunikasi seperti komputer dan telefon pintar membantu dalam mencegah penularan COVID-19. Aplikasi seperti Zoom dan Webex amat membantu dalam pengurusan yang melibatkan komunikasi dan pembelajaran secara online. Oleh itu, komunikasi amat membantu dalam mencegah penularan COVID-19. Terima kasih Yari. Seterusnya, Muhammad Nur Hakimi akan menerangkan tentang kelebihan menggunakan teknologi maklumat di tempat kerja. Nama diberi Muhammad Nur Hakimi dan saya akan menerangkan tentang kelebihan teknologi komunikasi. Yang pertama, teknologi komunikasi ini mampu menguruskan pelbagai tugas di tempat kerja dengan lebih cekap pada tahap yang optimum. Ini membolehkan maklumat yang disampaikan berjalan dengan lancar dari peringkat awal hingga ke peringkat akhir. Kemudian yang kedua, teknologi komunikasi dapat meningkatkan pemindahan maklumat. Juga, pekerja organisasi dapat berunding dan menganalisis informasi serta membuat keputusan dengan lebih pantas. Kemudian yang ketiga, pekerja boleh menggunakan pelbagai teknologi komunikasi untuk berinteraksi atau bertukar maklumat di tempat kerja. Sebagai contoh, pekerja dari pelbagai jabatan di sesebuah syarikat boleh menggunakan perkhidmatan pesanan teks atau alat persidangan video seperti Skype untuk berkongsi dan bertukar maklumat. Itu sahaja. Terima kasih Hakimi. Seterusnya, Susan akan menerangkan tentang kekurangan menggunakan teknologi maklumat di tempat kerja. Namun demikian, terdapat beberapa kesan negatif teknologi komunikasi di tempat kerja. Antaranya menyebabkan kurangnya kemahiran komunikasi seseorang pekerja dan juga boleh membawa kepada anxiety. Hal demikian apabila seseorang jarang melakukan komunikasi secara bersemuka dengan orang lain, maka mereka akan berasa gugup kerana masih lagi tidak biasa dengan situasi tersebut. Selain itu, para pekerja yang tidak berhubung secara fizikal boleh menyebabkan produktiviti dalam pekerjaan semakin merosot. Interaksi sosial sangat penting dalam melakukan pekerjaan. Mas Mority 2009 mendapati produktiviti bertambah baik apabila pekerja ditugaskan untuk bekerja bersama-sama. Di samping itu, kerja yang kerap menggunakan teknologi menyumbang kepada kekurangan tidur. Teknologi komunikasi menyebabkan seorang individu kurang letih dan tidak aktif pada siang hari disebabkan tidak banyak pergerakan yang dilakukan. Dan pendedahan lampu skrin biru yang dikeluarkan oleh peranti mudah halih menyekat melatonin yang diperlukan untuk tidur yang secukupnya. Terima kasih Susan. Yang terakhir, Sarina akan menerangkan tentang kepentingan etika media di Malaysia. Seterusnya, saya Sarina akan menerangkan tentang etika media sangat penting di Malaysia. Pada pendapat saya, etika media sangat penting di Malaysia. Jika kita tidak mempunyai etika ketika menggunakan media, ianya akan mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat dan negara. Bagi bidang kewartawanan, perhubungan awam dan periklanan, kita mempunyai kod-kod etika dan amalan serta perundangan tertentu yang berkaitan dan mengawal selia amalan profesion tersebut. Ini bagi memastikan supaya pengamal-pengamal media menjalankan tugas masing-masing secara adil dan saksama kepada individu tanpa mengira bangsa, agama, taraf sosio-ekonomi dan sebagainya. Bagi bidang kesihatan pula, seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, semua warga KKM adalah terikat dengan terma dan syarat terkandung dalam peraturan-peraturan pegawai awam.
1993 dan arahan-arahan yang berkaitan yang menjadi teras kepada kepribadian atau tata kelakuan anggota perkhidmatan awam. Warga KKM juga dilarang menggunakan media sosial untuk peribadi semasa waktu pejabat sama ada menerusi peralatan komputer atau alat mudah alih yang dibekalkan oleh pejabat ataupun melalui peralatan peribadi. Akhir kalam, individu seharusnya menggunakan media sosial untuk memberi hal yang positif dan manfaat kepada orang lain. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Thank you. For watching This Video.